Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay, bertemu lagi pada dalam channel Cikgu Lala ya. Jadi pada hari ini kita sebenarnya nak belajar satu tajuk baru. Okay, di bawah juga basic tools lagi, tapi subtopik barulah. Okay, kita akan cover lagi 4 subtopik, iaitu spot healing, patch, brush dan juga clone stamp. Ni memang satu topik yang menarik sebenarnya. Saya rasa memang saya suka yang ni sebab banyak kali guna. Okey, tapi bagi siapa yang dah subscribe channel Cikgu Lala ucap terima kasih banyak-banyak. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe tau, sebab lepas ni ada lagi kesinambungan lesson yang tajuk yang ni ya, ada lagi selepas ni. Jadi jangan terlepas untuk menonton. Okey, kita akan masuk. Okey, yang seterusnya adalah yang pertama adalah spot healing brush. Okey, kita tengok macam mana. Mula-mula sekali kita open satu image. Okey. Okey, ini adalah satu image yang kita akan guna. Kita akan guna kali ini adalah ini ya. Dekat tools ni dia ada spot healing, dia ada healing, ada patch dan ada seterusnya lah. Tapi yang biasa guna dua, yang saya biasa guna iaitu spot healing dan juga patch tool. Jadi saya akan ajar apa yang biasa saya guna je lah, sebab itu lebih mudah. Okey, untuk yang ni kita akan guna spot healing. Spot healing ni maksudnya kita kalau guna yang ni untuk hilangkan jerawat-jerawat. Nampak dekat muka model ni yang nampak jerawat-jerawat. So cara kita nak hilangkan jerawat-jerawat ni mudah aja kalau guna spot healing ni. Okey, dekat mouse tu pastikan mouse tu kita set size kita punya ni, mouse kita ni ada size kita ni 8. Kalau rasa nak besarkan, control je dekat keyboard, buka kurungan, tutup kurungan. Okey, kalau jerawat ni kecil, kita guna yang size kecil je lah. Okey, kalau jerawat tu besar, kita guna size besar. Okey, kita zoomkan sikit, kita besarkan sikit. Okey, contohnya saya tunjuk ini kan. Kita just klik je dekat sini. Okey, dah hilang. Tapi kita akan nampak dia macam ada kesan dekat tepi-tepi ni kan. Jadi kita undo balik, kita guna saiz yang agak besar sikit. Okey. Okey, yang ni pun sama, kita klik. Sekali je kita klik. Okey, yang ni dia terlalu dekat. Kalau saya klik, dia akan makan dengan jari model ni. Nampak Bila kita klik, nampak dia akan makan. So kita undo balik. Jadi kita kena zoomkan sikit. Lepas tu kita kecilkan dia punya saiz. Kita punya mouse ni kecil padam. Lepas tu kita besarkan, kita tengok ada efek tak. Okey. Okey, kan mudah kan? Nampak smooth lah. Ini untuk spot healing dia ada dua kegunaan dia. Satu untuk hilangkan jerawat dan satu lagi saya tunjuk. Okey, ni yang dah lah. Okey, tutup yang ni. Kita buka satu image. Okey, tujuan dia spot healing satu lagi, kita boleh hilangkan dia punya watermark. Okey, kebanyakan gambar-gambar yang kita copy daripada internet, dia ada yang kita boleh copyright. Maksudnya kalau yang dibenarkan tu dia kosong lah, dia tak ada tulis watermark. Tapi kalau gambar yang ada watermark, itu maknanya tak boleh copy lah. Dan kadang-kadang gambar tu cantik, kita berkenan, tapi ada watermark. Jadi rasa kecewa lah kan. Tapi kalau ada yang watermark tu, contohnya yang ni, okey, kita nak buang ni. Mudah je, kita guna spot healing je. Okey, kita zoomkan sikit. Okey, dan kita kena alert dengan jari mouse kita ni. Kita dah klik kat sini, kita besarkan sikit. Okey. Kemudian kita tekan klik dekat bahagian yang spot healing ni dan kita tekan je. Kat sini. Tekan je. Yang ni pun kita tekan. Okey, macam kita padam lah guna apa? Kita padam guna liquid tu kan. Macam ni. Okey. Nanti dia takkan kacau. Kita padam pun dia tak kacau background belakang tu, jangan risau. Dia takkan terpadam macam kita padam crop terus, tak. Dia tak kacau. Itu saya kata saya suka guna yang tools yang untuk lesson ni.
Okay, hati-hati jangan terpotong pula. Saya nak biarkan yang alien tu biar kat situ. So, tinggalkan. See? Kan? Jadi dia tak kacang belakang tulisan tu. Dia padam dan cantik. Dia tak nampak pun ada slack kat situ. Betul tak? Kan? Okay. So, ni dua cara lah untuk guna spot healing. Kalau ada banyak watermark kat atas ni, boleh padam guna cara macam tu je. Jadi gambar tu kita boleh gunalah wallpaper tu apa ke. Okay. Boleh faham Okay, ni untuk spot healing. Okay, kita sekarang ni pergi ke yang seterusnya. Tutup dulu yang ni. Kita masuk yang untuk patch tool pula. Patch tool ni, since dia di bawah tajuk bahagian spot healing, dia sebenarnya patch tool ni dia punya fungsi dia lebih kurang sama macam spot healing tadi. Kita buka balik yang jerawat ni. Kan? Yang muka jerawat ni. Dia boleh untuk hilangkan jerawat juga. Tapi cara dia macam ni. Kita mouse kita tu, kita bulatkan dekat jerawat ni. Yang tadi tu kita just klik. Yang ni kita buat bulatan. Contohnya memang ni kan. Kita bulatkan dia. Macam tu. Lepas tu kita gerak ke tepi. Macam tu. Nampak? Ni kita bulatkan. Lepas tu kita tarik. Kan? Hilang. So, dia sama. Bulat. Tarik. Zoomkan sikit. Kita bulat. Tarik. Yang ni sama bulat kan. Bulat tarik. Bulat. Tarik. Bulat. Tarik. Okey, yang ada lagi. Okey, banyak pula jerawat ya. Okey, tarik. Okey, yang dekat tangan ni kita kena kecilkan lah. Berapa takut termakan tangan tu kan. Ni hati-hati sikit. Tarik. Okey, lepas tu kita besarkan balik. Jadi kan. Okey, jadi tu saya kata kalau yang ni dia punya fungsi sama je. Nak guna yang spot healing boleh, nak guna patch tu boleh, mana-mana yang mudah. Yang mana korang selesa guna, boleh guna je. Okey? Jadi ni okey, kita dah cover, dah tak ada masalah. Kemudian kita pergi ke next lesson tu. Tutup dulu yang ni, kita masuk bahagian brush. Brush ni, bila sebut bahagian brush ni sebenarnya saya nak ajar satu penting lah Cuba tengok dekat bahagian brush saya ni. Sebenarnya dekat saya punya ni dah banyak brush tau. Sebab saya dah download. Okay, dekat satu website. Dia sebenarnya kalau kita mula-mula install Photoshop, dia bahagian basic je. Ada tak banyak pun. Jadi kita nak banyak brush. Kan? Brush kita ada banyak. Ada bentuk awan. Ada bentuk binatang ada curve. Ada kilat. Macam-macam pattern lah. Okay, kita boleh dapat free je dekat satu website. Okay. Saya tunjuk satu Contohnya saya tajuk website dia adalah Brushzy. Korang tarik je ni brushzy.com ni. Okey, kat sini dia ada bayar dan ada juga yang free. Okey, tapi kita boleh download bukan setakat brush je, kita boleh download pattern, kita boleh download gradient, banyak ni. Okey, tengok atas ni lah. Contohnya yang ni yang patternnya. Okey, ni patternnya. Yang brush, kita download brush kat sini. Ni yang kalau kita nak yang brush. Nak yang brush yang macam mana. Yang ni kalau tak ada tanda silang kat atas ni, maksudnya yang ni yang free lah. Okey, kalau ada tanda silang premium kat atas, itu maksudnya berbayar lah. Brush. Ini yang brush. Kita dah download, saya dah contohnya kan, brush splasher ni. Ink. Jadi kita tak perlu nak tu, nampak free, just kita download je. Okey, dia akan keluar banyak brush macam ni. Bukan setakat brush je, kita boleh download kalau kita kata kita nak gradient. Gradient pun boleh. Type je gradient. Gradient tu maksudnya yang color banyak-banyak tu. Nanti saya akan tunjuk untuk kita akan belajar next lesson ada. Saya akan tunjuk. Yang ni nampak dia ada premium kan. Yang premium ni maksudnya kena berbayar lah. Okey, yang ni yang tak ada premium ni free je. Nampak gradient banyak. Kita boleh refill automatic color dalam tu yang kita nak. Dia memang dah sediakan. Ada 32 jenis. Banyak kat sini. Dan semuanya adalah free. Okey, nanti sekarang ni kemudian kita berbalik pada yang tadi saya nak ajar. Kita nak masuk dalam ni. Okey, nak masukkan yang kita download tadi tu, nak masuk dalam brush ni. Kalau kita nak masukkan brush kat sini. Okey. Dia macam ni. Kita buka yang button brush ni. Kat bahagian brush punya layout ni kan, kita nampak kat bawah ni, hampa nampak tak dia manager, open preset manager, yang ni. Okey,
buka bahagian brush ni, kat bawah ni, kat bahagian brush juga dia ada open preset manager. Kita klik kat sini. Katakan kita dah download tadi brush, so kita pilihlah bahagian brush. Kalau kita download gradient tadi, kita pergi ke bahagian gradient. Ni saya dah download banyak yang nampak. Kan senang, kita nak refill just klik je dekat yang gradient yang kita nak. Kalau kita dah download pattern, so ada pattern. Ni yang brush kan. Jadi dah ada banyak macam-macam ada kat sini. Jadi kita download macam mana, kita klik kat brush, kita tekan je button load kat sini. Okey, kita ni brush yang saya pilih tadi, klik kat button ni brush kan, sebab kita dah save tadi. Kita load, tekan button load. Okey, bila tekan button load, sebab saya dah masukkan tadi, tekan button load, dia akan masuk kat sini. Dan last sekali, jangan lupa tekan done. Kalau kita tak tekan ni, maksudnya kira tak save lah. Kira tekan done. Okey, nanti dia akan display kat bawah ni banyak. Okey, kan. Jadi betul lah. Jadi boleh cari je dekat brush Z tu, nak gradient ke, nak pattern ke, nak brush ke, semua ada. Okey, kita kembali. Itu tadi selingan aja lah untuk information untuk korang lah bagi yang tak tahu nak tambah, sebab kadang-kadang ada yang basic je. Okey, seterusnya kita masuk tajuk apa tadi, kita dah habis brush. Okey, kita nak guna brush sekarang ni. Okey, kita pergi ke new layer. Saya ambil satu size A4 lah. Okey, ni A4, kemudian kita rotate A4 ni. Okey, macam ni. Sekarang ni saya nak try guna brush. Okey, kita klik kat button brush kita ni. Kat sini ada banyak, ada pencil tool, ada color sebenarnya, tapi yang biasa saya guna brush je lah. Sebab tu saya kata saya akan ajar apa yang saya biasa guna je lah dekat brush. Okey, brush ni kita macam mana kita nak guna brush ni, kita salah satunya kita boleh ambil yang dekat brush yang kita download tadi. Okey, kat sini kan saya download apa contohnya, tanda ni splash. Okey, nampak splash air kan, tapi ni saya nak bagi nampak lah color dia, saya tukar lah sikit. Katakan saya ambil color biru, macam tu. Okey, lepas tu saya klik kat sini nak besarkan, kecilkan tu control, buka kurungan, tutup kurungan, control je kat situ, just klik. Okey, nampak? Lepas tu kalau kita nak tukar color lain pun boleh. Yang ni color merah pula, kita mungkin letak sebelah dia. Okey, nampak? Tapi ada satu benda penting, benda yang memang penting sebelum kita klik dekat brush ni, yang tadi tu. Sebelum korang letak dekat sini, korang pastikan layer kat sebelah ni jangan terus tindan atas background ni. Sebab kalau kita nak buang brush tak boleh, dia dah automatic dah melekat dekat background ni. That's why kita kena create satu layer baru. Jadi kita undo balik. Okey, kita dah rotate tu, kita create layer baru dulu. Macam ni, baru kita tekan brush. Okey, ni tukar, katakan nak ambil yang color biru tadi. Contohnya ni kan. Okey. Jadi kalau kita tak nak brush ni, senang je lah. Kita just tutup mata dia. Kan, dia tak kacau lah kita punya template asal yang background ni. Okey, kita tak nak, kita buang, tutup mata atau kita buang je dalam tong sampah kat tepi ni. Katakan nak brush yang lain. Saya nak masukkan brush. Okey, brush ni kita masukkan tulisan graffiti. Saya ada download satu tulisan graffiti kan, yang macam dekat overseas tu. Ke saya belum masuk lagi kat sini. Okey, belum masuk, kita letak di sini. Ambil brush, load, ambil kita masuk gravity, brush gravity ni. Kemudian ni gravity ni kan, ni kita masukkan, load. Tunggu jap, kita tengok ada tak ada tak tulisan tu. Okey, ni tulisannya, ya lah ni. Okey, kita done lah. Okey, lepas tu kita try ambil yang tadi tu, kita ambil yang tulisan ni tadi, duduk bawah sekali tadi. Ni, so kita pilih satu. Saya tutup dulu yang ni, saya tak nak yang ni. Saya create satu layer lain, saya letak. Nak pekat sikit, tekan 2 kali. Jangan gerakkan mouse tu, so dia akan jadi pekat.
Kan? Dah jadi. Okey, so yang ni kita boleh gerak-gerakkan lah. Ni graffiti. Okey, graffiti. Okey, tulisan yang selalunya dekat overseas yang orang lukis dekat dinding-dinding, dekat wall-wall tepi jalan tu. Yang ni lah. Okey, kita boleh tak nak, tutup mata je. Okey, banyak lagi tu kat sini, just paste je kat sini. Okey. Itu brush tool. Okey. Kemudian dah habis brush tool, kita pergi clone stamp pula. Ni dah faham kan? Okey, clone stamp pula, tutup. Kita untuk clone stamp, kita buka satu image. Ni clone stamp. Saya buka satu image bunga, pasu bunga ni. Okey, sekarang ni pasu bunga ni, kalau bila kita guna clone stamp, kat belakang situ ni ada dua, satu pattern, satu clone stamp. Tapi yang biasa guna ni, saya guna adalah clone stamp. Ni maksudnya mouse dia terlalu besar lah ni. Kalau keluar macam ni, so kecilkan. Tekan je dekat apa nama? Inilah, buka kurungan, tutup kurungan ni. Untuk buka kurungan, untuk kecilkan sikit. Okey, tujuan clone stamp ni kita maksudnya dia copy bunga ni, dia clone balik, dia copy gambar raja yang kita dah set tu untuk naikkan. Jadi sekarang ni bunga ni saya akan copy dan saya akan jadi seolah-olah bunga ni nampak meriah, lagi tinggi dan banyak sebenarnya. Dia tapi bunga yang sama je lah maksudnya. Okey, nak clone dia macam mana? Dekat keyboard tu tekan alternate. Okey, nampak dia keluar macam ni kan, dekat kita punya mouse tu. Okey, kita nak clone start daripada mana? Katakan nak start daripada, kalau start daripada sini nampak macam fade sangat. Kita start daripada sini ke kan? Ataupun sini lah. Klik je kat sini, lepas tu kita lepaskan. Nampak? Dia ada kan? Lepas tu kita control tu sikit, klik je kat gambar rajah ni. Bila kita klik, dia akan keluar tanda pangkah tu. Sebenarnya dekat mana yang pangkah tu berada, di situ lah dia copy gambar tu sebenarnya. Okey. Okey, yang ni kita nak bagi nampak macam ada tu sikit. Okey. Kalau nak cancelkan, katakan nak letak bunga lain kat sini, just tekan je alternate balik, nak letak gambar apa kat sini. Katakan nak letak bunga ni kan, so letak bunga kat sini, kat situ. Ataupun bunga ni kita letak dekat tepi ni ke, kan nampak lain sikit. Okey, yang sini pula kita tambah sikit yang ni. Macam tu. Okey. Okey, dah siap. Okey, macam ni lah. Ni ada depend kreativiti korang lah. Okey, nak tambah macam mana lagi supaya nampak macam ria sikit lah. Kan? Tapi opacity dia kena set kat sini mesti 100%. Kalau tak, bunga tu macam jadi kabur sikit. Dia jadi macam blur-blur sikit kan. Jadi kita set pada 100%. Okey, itu untuk clone stamp lah, macam dia copy gambar sebenarnya. Okey, jadi bunga ni dapat berjaya. Kalau bukan setakat gambar ni je, kalau sesiapa orang ramai pun dekat parking lot ke kereta nak bagi nampak banyak kereta, just kita buat macam ni pun boleh. Kat pantai nak bagi nampak ramai orang pun boleh macam ni. Okey, so setakat itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Okay, kita dah cover 4 subtopik tu. Jadi kita akan bertemu pada next lesson lah. Okay, next lesson kita akan cover untuk tajuk ni, eraser dan yang seterusnya ni. Okay, jangan lupa subscribe ya untuk new lesson. Okay, so terima kasih.